Okay, hi guys. So let's continue to 5.2D, determine trigonometric for any angle. Okay, kita continue tadi. Kita find the exact value. So sekarang kita nak cari dia punya trigonometric for any angle yang diberi. Okay, so let's look at example 4. Example 4 ni saya ambil daripada page 14 awak punya buku hijau. So this is buku hijau punya contoh. Okay, boleh refer. Okay, so the question given, if cot equals to 3/4 and is an acute angle. Acute angle bermaksud theta is between 90 degree and 0 degree. Okay, dia adalah first quadrant. Okay, dia adalah first quadrant. Ingat, acute angle mean first quadrant. So dia kata dia nak find, dia bagilah list A, B, C dia, angle yang dia nak awak cari. Okay, A ni senang, B senang, yang C ni mencabar sikit, tapi tak apa, kita go through together. Okay, so we go to our first question. Okay, before we answer this question, kita kena keluarkan segala maklumat yang ada. Sekarang diberi kita cot theta equals to 3/4. Okay, apakah angle, bukan angle, kita dah belajar jenis-jenis definition bagi cot, cosecant, secant, theta kan. Okay, so kalau cot adalah, saya salin balik cot theta equals to 3/4. Cot also can be written as 1/, tangent theta equals to 3/4. So kalau saya bawa tangent ni ke atas, dia akan switch position kan, atas dengan bawah ni. So tangent theta would be 4/3. Boleh? So ini ke sini, tolong ingat ya, cot adalah 1/, tangent theta. Okay, so awak dah dapat information yang sangat berharga ni. Kau jangan buang ni. So awak dapat tangent theta equals to 4/3. Kita boleh lukis tak kita punya quadrant, kita punya acute angle ni? Kita boleh label tak? Okay, jawapan dia boleh lah. Malaysia boleh. Okay, so first saya lukis dulu dia punya dia punya axis. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Saya gerakkan sikit. Okay, tak apa. Kita back je. Okay, so sekarang ni dia kata acute angle, betul. So kita punya angle theta ni mesti berada pada first quadrant. Mana first quadrant? This is first quadrant. Betul? Between 0 degree to 90 degree. Jadi kita punya terminal side kita mesti berada pada first quadrant. So tariklah mana-mana. Okay, so ini adalah kita punya theta. Okay, tapi adakah kita tahu theta kita? Kita tak tahu, dia nak kita cari. Tapi maklumat diberi, tangent theta. Okay, saya nak tanya awak, tangent theta, macam ni kita boleh dapat tangent theta ni? Boleh juga guna TOA. Kalau awak ada lukis satu triangle kat sini, right angle triangle, TOA bermaksud opposite over adjacent. So awak ada dua maklumat diberi. Awak tahu opposite bagi triangle ni adalah 4. Opposite mana? Ni angle. Opposite maksudnya seberang. Seberangnya adalah 4. And then adjacent. Adjacent adalah sebelah angle. Length sebelah dia. So length sebelah theta ni adalah yang ini. So ini adalah 3. Okay, so hypotenuse ini adalah H. Okay, so ingat triangle dia kan, sohkah tua ni. So ni opposite, ini adjacent, ini hypotenuse. Okay, macam mana nak cari H ni? How to find H? Miss tak tahulah. Okay, guna Pythagoras theorem. Ingat tak Pythagoras theorem? Untuk cari hypotenuse, awak kena guna Pythagoras theorem. Tak tahu? Pakcik Google, pakcik, makcik YouTube ada. Kalau awak tak tahu, tolong Google atau YouTube. Tapi formula dia adalah begini. Square root x square plus y square. So dalam kes kita,
Okey, dalam kes kita, sekejap saya gerakkan ni sikit ke bawah. Okey, saya gerakkan ke bawah sikit. Ini pun saya gerakkan ke bawah sikit. Bagi ruang dekat kita punya calculation. Okey, ni bawah sikit. Okey. So, Pythagoras theorem, square root x square plus y square. Ingat lagi tak? X kita ni apa? X adalah value bagi x. So, jarak kita sini berapa? 3. Ini adalah value bagi x. So, sama dengan square root 3 square plus value y kita mana? 4. 4 square. So, equals to 9 plus 16. You will get square root 25, which is equal to 5. Okay. So, H kita adalah 5. Okay. Sebenarnya awak tak payah kira ni pun tak apa. Kalau awak dah biasa buat, bila kita dapat length macam ni, 3, 4, hypotenuse mesti 5. Tapi nak selamat, tolong guna Pythagoras theorem ni. Tolong guna. Okay, so ini maklumatnya. Ini adalah triangle dia. Triangle ni penting untuk cari sign untuk menjawab soalan dia. Sekarang baru kita boleh jawab. Okay, sekarang kita diberi soalan yang pertama A, sin theta. So, sin bermaksud kita boleh guna betul. So, opposite over hypotenuse. Opposite kita adalah 4. So, equals to 4 over H kita adalah 5. So, this is the answer. Sin theta equals to 4 over 5. Senang je. Okay, tangent theta. Tangent kita boleh juga guna ni, TOA ni. Betul. So, TOA is opposite over adjacent. Opposite over adjacent. Opposite kita adalah 4. Adjacent kita adalah 3. So, this is our answer. Okay. Kat sini pun kita dah jawab tadi ni kan. Ni. Tangent theta. Okay. Kita pergi pada example C. Which is, kalau saya bagi, mau getol lututnya. Tengok soalan ni. Okay. Kita tengok. Kita belajar sama-sama. Okay. Tolong fokus. Tarik nafas dulu. Okay. So, C. Cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta. Oh, nak sebut soalan pun panjang. Okay. Saya lukis balik dia punya triangle tadi. Okay, triangle kita tadi kita dapat. Sorry. Sekejap. Saya padam. Okay, cantik sikit. Okay, so kita boleh label. Ini adalah theta. Ini adalah kita punya opposite, adjacent kita apa? 3 tadi. Adjacent kita, opposite kita 4, sorry. And then hypotenuse adalah 5. So, kita tahu ini kita punya triangle. Okay, now. First thing first, before awak nak jawab, apa awak kena buat? Awak kena cari dulu value bagi cosecant dengan secant. Sekarang ni awak tahu apa yang diberi cosecant dengan secant. So, first thing, step 1, find cosecant square dulu. Bukan cosecant square, cosecant theta dahulu. Okay, so cosecant theta equals to, ingat balik formula 1 over, kalau ini cos, bawah dia akan jadi sin 1 over sin theta. So, tadi awak ada cari tak 1 over sin theta? Awak ada cari tak? Ada. So, 1 over sin theta is 4 over 5. So, 1 over, panjang sikit, 4 over 5. So, final answer kita dapat berapa? Kalau 1 over, 5 ni bawa atas, terbalikkan dia jadi 5 over 4. Kalau awak tak nampak, biasa tunjuk sini. Yang ini, dia akan jadi 1. Kita bawa dia ke sebelah. Dia jadi times 5 over 4. Sebab tu jawapan dia boleh jadi yang bawah ni. Okay, 5 over 4. 1 times 5 over 4 is 5 over 4. Okay, settle. First step, cari cosecant. Sekarang kita cari. Number 2, cari secant square. Step 2, find secant. Bukan secant square, sorry. Secant theta dulu. Okay.
square jangan cari 2. Jangan cari kuasa 2. Cari yang simple. So, secant theta is equals to 1 over, kalau ini S jadi cos. 1 over cos. So, 1 over cos, kita ada cari tak cos? Ada cari tak? Tak ada. So, kena guna triangle ni. Cos mean, kita kena cari cos dulu kan. So, cos theta mean cah A over H. A kita berapa? A kita adjacent 3, hypotenuse 5. Okay, so 3 over 5, and then ganti saja 1 over terlebih saya punya panjang tu, buat panjang sikit, 3 over 5. Okay, kalau masuk kalkulator tolong letak bracket ya, sebab jawapan awak mungkin akan jadi salah. So ini terbalikkan je, dapat 5 over 3. Okay, so dah dapat secant dengan secant theta dengan secant theta, baru selesaikan. Okay, sekejap saya alihkan sekejap, tak muat pula. Okay, kita alih bawah sikit. Okay, so sambung. Dah tahu answer dia, kita tulis balik soalan asal dia. Okay, soalan asal dia, sekejap, ni pun tak muat ni, saya alihkan sebelah Okay, so soalan asal dia cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta. Awak dah tahu value cosecant adalah 5 over 4. Substitute sahaja. So 5 over 4, ada square sini, jadi letak square, minus secant theta kita adalah 5 over 3. So 5 over 3 square, sebab ada square sini. Okay, so sini saya buat pen merah lah, bagi awak nampak. This is square. Substitute je value dalam formula. Senang tak? Senang. Okay, cosecant benda yang sama, salin je balik. 5 over 4 square plus 5 over 3 square. Bila senang, jangan buat careless mistake. Substitute value betul-betul. So, bila awak substitute, tekan je calculator, awak akan dapat 1. So, this is the final answer. Senang ke senang? Senang je. Okay. So, bila diberi, tolong keluarkan information yang ada. Ini yang atas sekali. Step atas ni sangat penting. Okay. The first step ni, Pythagoras theorem, dapatkan dia punya triangle dia dan length yang betul. Okay. Baru boleh jawab soalan yang diberi. Okay. Ni jenis yang pertama. Okay. Kalau diberi kita, dia suruh kita cari theta. Okay. So, kita tengok pada example seterusnya, example 5. Before that, tolong buat homework kedua. Okay, jangan tinggalkan. Sambung D, F, E. Benda yang sama. Cosecant dah cari, secant dah cari, cosecant dah cari, sin dah cari, cos dah cari. Substitute je value yang awak dah cari ni, dah kira-kira ni dalam homework 2 ni. Okay, mudah saja. Okay, example 5. Kita tengok kalau kita diberi satu lagi. Cos X equals to 0.8. Okay. Before awak nak selesaikan ni, bila awak nampak je ada perpuluhan, tolong tukar kepada pecahan. Tak tahu tukar, guna calculator. Tukar daripada decimal point kepada fraction. So, awak akan dapat berapa sini? Awak akan dapat 4 over 5. Okay. Kalau boleh tukar kepada decimal point. Lepas tu dia kata evaluate. Ini soalannya. Okay, ni soalannya. Okay, so macam mana cara nak selesai? First, keluar balik information diberi. Cos X. Sekarang dia pakai X, dia tak pakai theta. So, tolong hati-hati. Jalan kerja mesti guna X. So, cos X equals to 0.8 is 4 over 5. Keluarkan 4 over 5. Kita tahu cos is cah, means A over H. Okay. So, kita boleh tak keluarkan triangle dia? Boleh, miss. Senang je. Lukis. Okay. Dah lukis.
Okey, slanting angle sama macam tadi. So kita akan dapat macam ni. Okey. So ni theta kita. A, adjacent. Adjacent is here, sebelah. So 4. H, hypotenuse 5. Opposite is 3. Sama dengan gambar yang ni tadi. Soalan example 4. Okey. Benda yang sama. Cuma dia cara tulis yang lain. Okay, so sekarang soalan kita apa? Dia kata evaluate 5 sin x minus 3 tangent x plus 3 cosecant x. Saya ada buat silap sikit. Labeling saya salah sini. Allah. Labeling saya salah sini. Okay, sepatutnya apa? Sepatutnya x. Sebab apa? Soalan bagi x bukan theta. Okey, hati-hati. So, apa yang perlu cari? Soalan nak sin, tangent, cosecant. Cari satu-satu dulu. Okey. So, sin x equals to O over H soh. So, O adalah 3, H adalah 5, and then tangent x would be TOA, O over A. Opposite kita adalah, this is opposite adjacent hypotenuse. So, opposite kita adalah 3, adjacent kita adalah 4. Selesai. Cosecant. Cosecant x adalah 1 over sin x. Sin x dah cari tak? Dah cari. Substitute je jadi 1 over 3 over 5. So, cosecant x is 5 over 3. Mudah saja. So, baru masuk info-info yang kita dah dapat ni dalam soalan. So, soalan nak 5 sin x minus. Okay, sekejap. Saya padam. Saya carry je equation ni ke bawah. Okay. Bawa dia ke bawah. Okay. So, kita akan dapat E equals to 5 sin x is 3 over 5 minus 3 tangent x is 3 over 4 plus 3 cosecant x is 5 over 3. Masuk dalam kalkulator, awak akan dapat jawapan 23 over 4. This is our final answer. Senang je. Okay. Boleh? Okay. So, ini untuk first part of 5.2D. Determine trigonometric for any angle. Dia nak awak cari angle, dia beri awak maklumat yang lain. Okay. So, example 4, jangan lupa buat homework tu. Example 5, lebih kurang sama juga. Okay. Untuk example 6, dia lain sikit. Theta sekarang kita dah tahu. Yang kita tak tahu apa? Value dia dekat sini. Okay. So, dia cara yang sama. Awak mesti buat ni. Dia punya paksi dia. Okay. XY ni. Tolong buat Okay. So, this is Y, X. Saya belah. Y, X. Y, X. Y, X. This also Y, X. Sambunglah lukis. Habis. Y, X. Okay, let's go through example 6. First, dia beri kita. Okay. Sin 210. Okay. Sin 210. Macam mana kita nak cari dia ni? Okay. So, first thing first. Awak kena tahu dia pada kuadrat ke berapa. Okay. So, kita diberi 210. 210 berada di kuadran ke berapa? 210, kalau tak tahu, tulis. Okay, this is 0, 360, 90 degree, 180 degree, 270 degree. So, 210 will be on the third quadrant. So, ini adalah kita punya theta 210. Okay. So, tolong refresh balik. Okay. Angle dah beri. Kita lukis pada dia punya paksi dia lah. Okay. So, kalau third quadrant, apakah theta kita? Theta equals to 180
80 degree plus alpha. Theta kita adalah 210. 210 equals to 180 plus alpha. So alpha would be 210 minus 180 degree. Alpha would be berapa? Alpha. Alpha would be 30 degree. Okay, this is our basic angle. Manakah basic angle kita? Saya guna warna hijau denote sebagai basic angle. Basic angle kita daripada nearest x-axis kepada terminal. So this is our 30 degree. Okay, sebab tu awak perlu cari alpha dia. This is alpha equals to 30 degree. Okay, step ketiga. Kita nak cari theta. Kita nak cari solution kepada sin 210. Macam mana? So, ingat balik kalau third quadrant, apa yang positif? Awak kena tulis sini. Add sugar to coffee. So, add sugar to coffee. Okay. Third quadrant apa yang positif? Tangent saja yang positif. So, sin 210 degree equals to negative sin alpha. Okay. Alpha ni adalah tadi kita dah cari 30 degree. Substitute je negative sin 30 degree. So, tekan kalkulator. Awak akan dapat berapa? Negative 1/2. This is our answer. Okay. So, next we go to cos 100. So, like usual, tolong letak dia paksi mana. So, 100 degree theta kita berada pada paksi. Saya letak warna biru. Pada paksi kedua, pada kuadran kedua. Allah. Pada kuadran kedua. This is our theta. Theta equals 100 degree. Okay. So, kalau kuadran kedua. Sekejap ya. Saya letak dulu add sugar to coffee ni. Add sugar to coffee. Kuadran kedua. Kita punya alpha adalah di sini. Daripada nearest x-axis ke terminal. So, this is our alpha. Okay. So, second quadrant. This is second quadrant. Formula dia apa? Untuk theta. Theta equals to 180 degree minus alpha. Theta is 100 degree equals to 180 degree minus alpha. Alpha will be 180 degree minus 100 degree. Alpha would be 80 degree. So, alpha kita yang hijau ni adalah 80 degree. Okay. So, dah selesai. Baru kita letak equation kat sini. So, kat sini hanya function sin saja yang positif. Soalan cos. So, salin je. Cos 100 degree equals to negative cos alpha. Okay. So, kita punya alpha kita dah cari. Jadi, negative cos 80 degree. Okay. So, bila awak dapat macam ni, tak payahlah nak buat dia punya triangle ke apa. Just guna calculator and you will get negative 1/2. Okay. Sorry, saya tersalah kira sini. 180 minus okay. So, tolong calculate. 180 minus, ni salah ni. This is not 1/2. Cos 80. So, you will get negative 0.174. Okay. So, that will be the answer. Let's go to tangent 240 degree. Benda yang sama. So, ini tadi ni, inilah final answer kita. Okay. So, sekarang 240 degree berada pada third quadrant. This is third quadrant. Third quadrant, add sugar to coffee. So, hanya tangent saja yang positif. Theta kita daripada 0 degree hingga ke terminal side, which is 240 degree. Alpha kita dekat mana? Alpha kita dekat sini. Daripada x-axis, nearest x-axis to terminal side. This is alpha. Okay. Kalau third quadrant, apakah kita punya formula? Theta equals to 180 degree
plus alpha. Theta is 240 degree equals to 180 degree plus alpha. So alpha would be 60 degree. Okay, this is 60 degree. Okay, and then cara nak selesaikan dia, ingat tangent positif kan, third quadrant. So tangent 240 degree equals to tangent alpha. Oh, is it 40? Yes, tangent alpha. So tangent alpha sama dengan tangent 60 degree. Tangent 60 degree will be, tekan calculator, dapat cert 3. So tangent 240 degree equals to cert 3, final answer. Okay, so next we go to D, cos negative 225. Sekarang ni dia bermain dengan negative angle. Okay, negative angle bermaksud dia berpusing dari arah mana? Dari bawah ya, daripada, kalau negative angle clockwise. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tahu ni? Okay, kalau kita ingat lagi tak negative angle punya properties? Okay, cos negative 225. Macam yang awak tahu cos negative 225. Okay, kalau angle dia adalah negatif, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh denotekan dulu dia. Okay, so first thing first, 225 kita boleh bawa keluar negatif ni keluar ikut dia punya formula. Ingat lagi tak? Cos negatif 225 bersamaan juga dengan cos 225. Sekejap Okay, dia pada nota awak pada muka surat 8. Okay, muka surat 8 ada table trigonometric ratios of any negative angle. Kalau sini dia adalah cos negative 225, cos dia sentiasa positif. So awak akan dapat berapa? Awak akan dapat cos 225. Okay, cos 225. Okay, dah dapat cos 225 degree. And then awak kena tahu 225 ni dekat kuadran ke berapa. So dia ada pada kuadran ke, ini adalah 180 degree, 90 degree, 270. 225 berada pada third quadrant. So this is 225. So angle awak dia akan jadi macam ni. Okay, so 225 degree. So awak punya basic angle mana? Yang inilah, daripada sini hingga terminal. This is alpha. Okay, cos 225. Ingat lagi tak? Add sugar to coffee. Kena ada, penting add sugar to coffee ni. Okay, so sini baru awak tulis cos 225. Nak cari alpha dia, theta equals to third quadrant. So third quadrant formula kita 180 degree plus alpha. So theta kita 225 degree equals to 180 degree plus alpha. So alpha would be 45 degree. Okay, so dah dapat alpha 45 degree. Kita selesaikan step 3. Kalau third quadrant hanya tangent yang positif, so cos 225 degree equals to negative cos alpha. Substitute alpha dalam equation, kita dapat negative cos 45 degree. Tekan calculator, awak akan dapat dia jadi negative cert 2/2. This is the final answer. Boleh? So kalau ada negatif, awak tengok pada table muka surat page 8 nota hijau. Kalau negative angle, cos dia jadi positif. Kalau sin negative angle, dia jadi negative sin. Okay, so tolong ingat itulah. Okay, next cot. Satu lagi mencabar. Okay, apa kita buat slow. Cot. Cot means apa kelas? Cot bermaksud cot theta equals to 1 over tangent theta. Betul?
So sebenarnya kita kena cari angle bagi tangent. Okay, and then kita letak je 1 over. So label add sugar to coffee. Angle dia nak sekarang angle bagi tangent tapi negatif. So tangent negatif dia akan jadi negatif tan So kalau sini kita ada cot. Kalau kita ada 1 over tangent theta. Theta kita negatif theta. Baik. Sorry kita ada. Tengok pada muka surat 8 negatif theta. Jadi kita punya angle pun jadi negatif 1 over tangent theta. Okay. So kita positifkan dulu dia. Negatif ni bawa keluar. Tengok pada table page 8 Page 8 buku hijau. Okay, so tan theta atau tangent theta. Yang ni berapa theta kita sebenarnya ni? Okay, theta kita adalah, saya tulis yang cantik, 300 betul. So tangent negatif 300 degree. So bawa keluar negatif ni, ikut properties dia dapat 1 over tangent 300. So 300 berada pada kuadran yang keberapa? Kalau ni 270, ni 180, ni 360. Kita punya angle berada di sini. Third quadrant. No, sorry, fourth quadrant. Okay. So theta bermula daripada 0 degree pusing sehingga fourth quadrant. So theta kita equals to 300 degree. Alpha kita di mana? Alpha kita nearest x-axis ke terminal side. So this is alpha. Alpha macam mana nak cari? Okay. So ingat lagi tak? Alpha bagi third quadrant. Kita cara nak cari dia kena guna theta. Theta equals to 360 degree minus 300 degree. Okay. Minus alpha kan. Ni. Theta equals to 360 minus alpha. So substitute. Kita punya theta adalah 300 degree. Equals to 360 minus alpha. Alpha would be 60 degree. So ni adalah basic angle kita. Warna hijau ni 60 degree. Okay. So step 3. Step 3 nak cari theta. So nak cari theta samaan nak cari theta, nak selesaikan dia sin. So third quadrant function apa yang positif? Hanya cos sahaja yang positif C. Jadi dia bagi kita tangent. Ini dah akan jadi negatif lah yang ni tadi kan. Okay. So awak substitute sahaja. Cari dulu tangent baru masukkan dalam function yang ni So cari dulu. One over, dia akan jadi gini. Bawa atas sikit. So negatif cot theta sama dengan cot negatif 300 degree yang ini. Okay, cot negatif 300 degree sama dengan, saya padam boleh tak? Saya tulis terus. Cot negatif 300 degree bersamaan dengan 1 over negatif 300 degree. So cot negatif 300 degree sama negatif 1 over tangent 300 degree. So negatif 1 over tangent 300 degree equals to, dia sentiasa dekat sini dia negatif kan. So jadi negatif 1 over tangent alpha. So negatif 1 over tangent alpha. Apa alpha kita? 60 degree. So tangent 60 degree. So negatif 1 over tangent 60 degree dia akan dapat 3 over 3. Okay. So negatif 1 over, ni ada negatif. Negatif 3 over 3. Boleh? Okay.
Boleh Okay, tanya 60 is sec 3/3. Okay, so for the last example, secant 1550 angle 155 degree. Okay, so untuk yang tangent ni dia ada dua cara sebenarnya. Sama ada awak jangan tukar lagi, means kalau dia negatif awak biarkan dia dulu, ataupun cara yang ni mana-mana pun boleh. Okay, negative 1 over tangent alpha. Awak akan dapat jawapan yang sama. Okay. Next, secant 115. Okay, so for this example, dia guna secant. Secant bermaksud 1 over cos, betul. So 1 over cos. Okay, so first thing first, secant 155 degree equals to 1 over cos 155 degree. Okay, so dia berada pada kuadran ke berapa? Cos 155 berada pada second quadrant. Okay, so here 155. So alpha kita yang inilah. Okay, this is alpha. So cara nak cari basic angle, alpha equals to theta equals to, kalau second quadrant 180 degree minus alpha. Okay, so substitute lah hingga dia 155 180 minus alpha. Alpha will be 25 degree. Okay, so this is 25 degree. Okay, dah dapat alpha. Apa yang kita kena buat? Okay, so saya padam ni dulu. Kita cari dulu bagi cos 115 ni. So cos 155 equals to, kalau second quadrant, add sugar to coffee. Hanya sign function yang positif. So kita adalah cos sekarang ni. So dia negatif lah. Negative cos alpha. Okay, so baru masukkan alpha kita negative cos 25 degree, which is equals to negative 0.9063. Bagilah 4 decimal places, and then dapat cos 115 degree ni masukkan dalam secant. Soalan dalam secant 155 equals to 1 over negative 0.9063. You will get negative 1.1034. Okay, yang ini pun boleh tadi. Awak boleh gunakan Okay, first thing first, biasa padam balik. So yang ni tadi, ni kita padam. Nak bagi pening ni definition dia kan. So dia jadi negatif, betul. So sini dia jadi negatif nanti. Okay, so dia jadi negatif. Negatif macam ni. Okay, so sekarang awak dapat alpha awak. Kita gerak dulu ke atas. Kita dah cari dia punya alpha 60 degree. So step ketiga untuk cari theta sebenarnya, okay, ni padam dulu. Kita ada pembetulan sikit. Step 3, cari tangent dulu. So tangent theta. Tangent 300 degree equals to negative tangent alpha. So negative tangent alpha would be 60 degree. So tangent 60, tekan je calculator. Tangent 60, you will get sec 3, negative sec 3. Okay, so baru masuk dalam soalan asal. Okay, so dia nak conclusion bagi angle chord negative 300 degree ni would be negative 1 over tangent 300, which is equals to tangent 300 kita adalah sec 3, betul? Negative sec 3. Okay, negative sec 3.
Dapat dari mana? Dapat dari ni, tangent 300, negative sec 3. So 1 over negative dia akan jadi positif. So final answer dia akan cancel out yang ni. So 1 over sec 3, kalau awak tekan calculator dia akan rationalize, betul. Jadi sec, dah tak muat dah. Dia jadi sec 3 over 3. So dia akan jadi sama dengan sec 3 over 3. Patut saya rasa lain macam. Okay. So dia akan cancel out negatif kat sini. Jawapan tadi negatif kan? Okay. So jangan follow yang tu. Follow yang saya baru buat ni. Okay. So selesaikan dulu tangent 300. Baru substitute balik dalam function ni. Okay. So this is your homework. Homework 3. Tolong buat. Okay. Hint dia saya bagi banyak contoh ni supaya awak boleh faham, salin dan fahamkan. So awak kena tukar radian kepada degree first. Kalau dia bagi dalam bentuk pi ni, tukar kepada degree macam yang G ni, and then baru awak selesaikan. Okay, that's all for today. Thank you.